Apa khabar semua? Korang perasan tak baru-baru ni banyak video orang post dari Jakarta yang menunjukkan rumah diorang lagi rendah dari level air laut. Video ni pelik sikit topik dia tapi ada kena-mengena dengan engineering. Dan dikatakan Jakarta ni lagi-lagi dekat belah utara sana makin lama makin tenggelam. Yang paling teruk sebanyak 11 inci setiap tahun. Dalam National Geographic kata 40% Jakarta sekarang lebih rendah dari permukaan air laut. Kalau tengok video yang ada tu, memang air tu dah nak melempah benteng air yang diorang buat tu. Kiranya kalau tak ada lah benteng air tu, memang dah tenggelam kawasan tu. Kalau dekat tempat kita, asal hujan je kita panik kan, takut banjir. Tapi anda bayangkanlah, dekat sana tu risiko banjir sentiasa ada, tak kira hujan ataupun tidak. Jadi dalam video ni kita nak tengok kenapa benda ni boleh berlaku pada Jakarta dan boleh tak benda ni berlaku dekat kita juga, dekat Malaysia ni. Baik, yang pertama sekali, memang kita tahu yang climate change ni akan menyebabkan paras air laut naik. Sebabnya kita bebaskan banyak sangat CO2 dan CO2 ni dia perangkap haba. Kiranya cahaya matahari yang sampai dekat bumi ni, haba dia tu akan kekal lebih lama dekat bumi. Sebab tu kalau dalam industri kereta contohnya, semua nak ke arah kereta elektrik. Sebab kereta elektrik ni dia tak membebaskan CO2 sebanyak kereta yang guna petrol ataupun diesel. Tapi bergantung juga pada negara tu lah. Kalau electricity generation dia masih guna arang batu, tak berkurang juga CO2 ni kalau pakai kereta elektrik. Tapi untuk negara macam Norway contohnya, memang electricity generation diorang tak guna arang batu. Dekat negara macam ni memang make sense untuk guna kereta elektrik. Dan bila haba ni terperangkap disebabkan CO2 tadi, suhu bumi akan naik lah. Suhu bumi ni dia tak naik banyak pun sebab bumi ni sangat besar. Jadi bukan senang lah suhu dia nak naik. Tapi kalau naik 0.5 darjah Celsius pun, ini dah cukup untuk membuatkan ais dekat kutub utara dengan kutub selatan tu cair. Kalau dekat Antartika tu, tebal ais dekat sana, mesti korang susah nak percaya lah. Ketebalan purata dia adalah 2 kilometer. Korang bayangkanlah satu benua tu ais dia setebal 2 kilometer dan kalau ais ni cair, memang confirm paras air laut akan naik. Dan memang tengah berlaku sekarang ni disebabkan climate change, paras air laut memang sentiasa naik sekitar 30 mm setahun. Ini mengikut data Environment Protection Agency dari USA. Tapi kalau paras air ni naik, dia akan bagi kesan ke seluruh dunia lah, bukan setakat Jakarta saja. Jadi kenapa Jakarta je yang tenggelam sampai 11 inci setahun? Malaysia okey pula kan? Sebabnya adalah dekat Jakarta bukan setakat paras air tu naik sebab climate change, tapi sebab tanah dia tu sendiri makin lama makin turun ke bawah. Jadi bila dua faktor ni combine, itu yang air naik ke darat tu. Tapi kenapa pula daratan diorang makin lama makin turun? Kita ingatkan bila banjir air terlebih. Tapi sebenarnya masalah dekat certain kawasan dekat Jakarta ni, dia tak ada supply fresh water. Kalau kita dekat Malaysia, walaupun kadang-kadang ada masalah air, at least pipe tu memang ada. Tinggal maintain atau tidak saja. Tapi dekat sana, bila ada kawasan yang tak ada bekalan fresh water ni, option yang rakyat ada adalah ambil air dari bawah tanah. Kalau dulu atuk nenek kita gali perigi kan, tapi sekarang ni orang tak gali lah perigi tu. Kita boleh tebuk tanah tu guna pipe dan bila dah sampai kedalaman yang ada fresh water tu, kita boleh guna pump untuk pump air ni naik. Dekat Malaysia pun memang ada orang buat benda ni. Dan bila kita tapis air tu, memang boleh dibuat mandi, minum, basuh baju dan sebagainya. Okey, jadi nampak macam fresh water bawah tanah ni satu alternatif yang okey lah untuk dapatkan bekalan air. Cuma masalahnya, kalau dah ramai sangat buat macam ni, air dekat bawah tu lama-lama dia berkurang tau. Dan tanah yang dekat atas ni makin lama dia akan ke bawah sebab dah tak ada air dekat bawah tu. Sepatutnya air ni diganti balik dengan air hujan yang akan meresap masuk balik ke dalam tanah. Tapi disebabkan pembangunan, dekat permukaan tu dah ada jalan, ada simen, jadi air ni tak dapat tembus ke bawah. Dan bila air ni tak berganti, itu yang tanah makin lama makin turun ke bawah. Jadi pengurusan air ni lah yang menyebabkan beberapa kawasan dekat Jakarta ni memang terjejas teruk sebab tenggelam. Dan nak salahkan rakyat dia pun tak boleh juga, sebab kita memang nak kena ada air. Bukannya kita boleh minum air laut tu.
nak kena ada fresh water. Nak salahkan government pun susah juga sebab infra tu memang tak ada sejak zaman Belanda duduk situ lagi. Lepas tu disebabkan Jakarta ni adalah ibu negara. Memang pembangunan sangat rancak dan ramai orang pindah ke sana. Sama juga macam Kuala Lumpur. Cuma Kuala Lumpur ni dia tak duduk tepi laut. Jakarta ni pula bukan setakat tepi laut tapi memang banyak sungai. Ada 13 sungai memang lalu dekat bandar tu. Jadi risiko banjir ni memang tinggi. Model yang dibuat oleh Institut Teknologi Bandung ITB kata, worst case scenario kalau dibiarkan macam ni, tahun 2050 Jakarta Utara ni 95% akan ditenggelami air. Region lain tak tahu. Jadi orang tanya, kenapa orang dekat situ tak pindah? Kenapa masih nak duduk dekat situ kan? Orang yang biasa duduk dekat tepi laut ni biasanya orang kerja apa? Mestilah dia kerja nelayan. Memang dekat situ dia cari rezeki. Mungkin bot dia orang dah dekat situ. Rumah, tanah dia orang pun dekat situ. Nak pergi mana lagi? Betul tak? Jadi untuk tempoh sementara waktu ni, tembok-tembok air ni masih boleh lagi bertahan untuk kurangkan air masuk dekat darat. Dan ada juga plan nak buat tembok air gergasi bentuk burung Garuda untuk selesaikan terus masalah air masuk ke darat ni. Cuma projek macam ni makan masa dan belanja yang sangat banyak lah. Dan selagi punca masalah tu tak settle sebab bekalan air tadi, memang tanah ni akan terus tenggelam. Nak buat projek untuk salurkan air ke seluruh kawasan Jakarta Utara tu pun bukan satu benda yang mudah lah. Sebab kawasan tu memang dah padat. Dekat mana nak letak paip air tu pun saya tak tahu. Dan mungkin satu langkah yang make sense adalah pindahkan ibu negara Indonesia ni ke tempat lain. Sebab Jakarta ni dah crowded sangat. Kalau siapa-siapa pernah pergi sana, time peak hour tu dia punya macet dia bukan main-main lah. Kereta memang rapat-rapat, tak ada ruang dah. Dan memang plan untuk pindahkan ibu negara ni keluar dari Kepulauan Jawa ni dah lama wujud. Diorang nak pindahkan ibu negara ni ke East Kalimantan, kira bahagian arah selatan negeri Sabah. Dan mereka akan namakan tempat ni Nusantara. Cuma of course lah, nak buat satu capital city yang baru ni akan makan belanja yang sangat besar lah. Nak kena ratakan tanah, lepas tu nak bina bangunan-bangunan baru. Tapi dengan proper planning, bandar baru ni akan jadi lebih sistematik untuk jangka masa yang sangat panjang. Kalau boleh sampai bila-bila lah. Sebab susah sebenarnya nak pindahkan ibu negara ni. Korang bayangkan nak pindahkan semua benda yang ada dekat KL tu, nak pindahkan ke Mentakap lah contohnya. Kan banyak kerja tu. Cuma untuk Indonesia tu, mungkin inilah satu langkah yang tepat untuk selamatkan Jakarta. Dan diorang jangkakan yang development fasa 1 tu akan siap tahun 2024. Jadi untuk rakan-rakan di Jakarta dan Indonesia umumnya, saya ucapkan selamat maju jaya. Untuk negara Malaysia pula, kita boleh je ambil pengajaran dan tambah baik lagi infra yang kita ada untuk combat climate change ni. Terutama dekat bandar-bandar kita dekat tepi-tepi laut tu. Kalau korang berjaya tengok sampai sini, korang memang power lah. Sebab tajuk kali ni agak berat tau. Kalau anda minat dengan info-info engineering macam ni, lagi-lagi automotive engineering, saya jemput anda untuk join Nota Ahad di mana saya akan hantar kepada anda nota setiap minggu terus ke email anda. Link untuk join saya letak dekat bawah dan projek ni percuma saja. Jadi jangan lupa klik butang subscribe dan jom layan banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.